Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh al-Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ul. Baca lagi tempat yang sama. Pasal kita tak habis lagi situ. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala. Ishruna sifatan wa hiya adadul 'ishrina al-ula. Wa hiya al-'adamu wal huduthu wa turubul 'adami wal mumasalatu lil hawadisi bi an yakuna jirman ay ta'khudhu dhatuhu al-'aliyyatu qadran min al-faraghi aw yakuna 'aradan yaqumu bil jirmi aw yakuna fi jihatin jirmi aw lahu huwa jihatu aw yataqayyada bi makanin aw zamanin aw yattasifa dhatuhu al-'aliyyatu bil hawadisi aw yattasifa bis sighari aw al kibari aw yattasifa bil aghradi fil af'ali aw al ahkam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, ihsan dia semata-mata masih memberikan kita peluang untuk meneruskan kehidupan atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Diberi pula nikmat Islam, dan melalui mak ayah kita yang Islam, kita dapat Islam. Walaupun kita tak faham apa tu Islam, kita dah dihukumkan Islam, dapat nikmat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dengan Islam kita dapat pula Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dia juga memudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia lagi diberikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan dipertemukan kita pula dengan pewaris Nabi, dapat memahami perjalanan yang masih original lagi, yang ada hubungan dengan kekasih hati, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kita pula kesungguhan, minat, aloba untuk terus nak belajar dan memahami perjalanan agama ni supaya benar-benar kita beragama, dan dipahamkan kita pula. Alhamdulillah, perjalanan agama ni teraskan akidah dan dijadikan kita orang yang sibuk, orang yang berbimbang, orang yang sentiasa memberikan prioriti yang besar dalam berakidah. Dan dengan akidah ni kita boleh beramal. Amal pun bukan saja amal zahir, tapi batin, yang hati kita sentiasa sedar ke Allah Ta'ala, yakin ke Allah Ta'ala, tasdik ke Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, ta'zim ke Allah Ta'ala, tahlil ke Allah Ta'ala, tasbih Allah Ta'ala. Kalau faham perjalanan agama betul-betul ni, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan cerahkan
Macam indera kita yang keenam, itulah nur basirah, ain basirah. Dengan itu jadi sebab untuk kita boleh sedar ke Allah Ta'ala, mentauhid ke Allah Ta'ala. Tauhid ke Allah Ta'ala sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Yang barulah kita akan faham bagaimana prinsip untuk mentauhidkan dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan pagi ini boleh hadir untuk solat subuh berjemaah. Boleh berada pula dalam satu majlis yang sangat mulia untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Mata Ummul Barah ini, insya-Allah. Sambungan kita masih nak membicarakan dan menghuraikan sifat makhluk. Yang makhluk ni adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Mustahil di atas kata makhluk ni natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Ya Allah ni dia kamil, dia sempurna, dia ilah, dia ni ghani, dia ni istighna'an kulli ma siwahu, dia kaya. Kalau asal terjemah ghani tu dengan makna dia tak hajat daripada sesuatu daripada makhluk dia. Tentulah Allah Ta'ala tak sama sekali dengan makhluk. Macam mana tak samanya hidup dengan si mati, macam mana tak samanya nur dengan zulumat, macam mana tak samanya orang yang melihat dan orang buta, macam mana tak samanya duduk di bawah terikan matahari yang sangat panas dengan berteduh daripada panahan matahari, macam mana tak samanya orang alim dengan orang jahil, macam mana tak samanya wujud dan adam. Macam itulah tak samanya Allah Ta'ala dengan makhluk. Nak menunjukkan tak sama tu totally tak sama, tak ada langsung ciri persamaan. Bahkan makhluk di atas hakikinya tetap makhluk adalah makhluk. Makhluk mesti di atas asal makhluk yang adam, yang tak ada. Allah dah bagi kita ada. Allah di atas kekal dia, sifat dia Tuhan yang dia sedia ada. Yang kekal pula ada, yang berdiri sendiri, yang dia tak ajak pada satu pun untuk sabit ada. Bahkan memang ada, wajib ada. Dan dia akan kekal di atas kesempurnaan dia, keadaan dia sebagai ilah tu. Walaupun makhluk sebanyak mana dicipta, tetap Allah adalah Allah. Allah tetap kidam dia, baqa dia, mukhalafah dia. Dia prinsip, dia ghani, dia muassir, dia lah beri bekas. Dialah yang membekaskan makhluk. Makhluk ni bekas ataupun natijah, hasil daripada perbuatan Allah Ta'ala. Jauh sungguhlah beza antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi sambungan kita di atas prinsip itu, mustahil Allah Ta'ala jirim, jauhar, jisim, arad, dan semua beberapa perkara ciri arad itu lepas boleh bercantum, berpisah. Ada bentuk, ada rupa, ada warna, ada rasa, ada wazan, ada berat, ada nilai kadar tarikan graviti ke bumi dalam bentuk unit Newton ke apa ke. Itu antara sifat-sifat makhluk yang besar, arad dia. Begitu juga mustahil Allah Ta'ala ada di pihak bagi makhluk, dan mustahil Allah sendiri dia ada pihak. Mustahil dia ada depan, ada kanan, ada kiri, ada belakang, ada atas, ada bawah. Subhanallah. Pasal Allah bukan makhluk yang makhluk berpihak. Makhluk ada di pihak Allah. Subhanallah. Mustahil dengan sebab dia buat makhluk ada pihak dan berada di pihak, dan ada pandangan dari satu sudut, dia ada pihak-pihak tertentu. Mustahil Allah Ta'ala dia ada pihak, ataupun dia berada nisbah kat kita ada pihak. Sekalipun bahasa ringkasnya, Allah ada di pihak atas. Atas dengan makna pihak, atas dengan makna tempat, atas dengan mana atau nanti perbuatan Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala makna atas dengan mana tempat.
Begitu juga antara kita dah belajar mustahil Allah Ta'ala untuk kita kaitkan dia dan nisbahkan dia dengan tempat yang dia buat. Dia duduk arah duduk, dia untuk duduk di arah dia buat makhluk untuk bersama makhluk. Setiap yang makna merepek makna makaniyah, setiap yang dengan makna tempat, dengan makna place, dengan makna faragh, dengan makna occupied space, dan dengan makna di atas dia mengisi ruang, maksudnya dia tu pula untuk berada pula di bumi ke udara ke, dia nisbah dia occupied space, dan dia pula ada pula pada place, dan nisbah ada matahari bulan. Tentulah setiap berlaku pada makhluk dibahasakan tarikh, masa, siang, malam, pagi, petang. Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Apa kita bicara tu sekali lalu tu semua adalah sifat makhluk. Allah mustahil sifat itu. Itu prinsip mukhalafah. Tentulah mustahil bagi Allah mumasalah. Sambungan kita yattasifat zatuhul aliyatu bil hawadith. Zatnya Allah Ta'ala ni yang maha tinggi itu bersifat dengan segala yang baharu. Yang ni adalah satu rumusan untuk semua satu. Bahkan dia ada pengkhususan dengan makna hawadis. Bahasa yang dia memang pakai, mustahil Allah Ta'ala zat dia bersifat dengan sifat hawadis, sifat makhluk. Pasal apa? Pasal bila makhluk, zat makhluk tentu ada sifat makhluk. Kalau kata perbuatan makhluk, milik makhluk. Allah tentulah sabit zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, milik Allah. Atas nama zat Allah, zat makhluk, sifat Allah, sifat makhluk, perbuatan Allah, perbuatan makhluk, milik Allah, milik makhluk, ada similarities itu. Ada persamaan dari sudut nama, zat, sifat, af'al, asar, kemudian natijatul af'al. Dari sudut nama ada similarities, ada similar dia, ada persamaan dia, tapi kena faham differences dia. Dan absolutely different. Faham ke absolutely different mentala? Ajar kampung pula. Ngerti je dah lah, absolutely different. Oh, tak faham, yang kau faham. Oh, okay. Senang itu. Saya tu orang putih tu pasal kod manfaat ni tak manfaat. Kalau maksudnya Allah ni memang tak serupa sama sekali. Tak ada penyerupaan pun. Kalau ada orang hanya tak serupakan hanya satu sudut yang kecil aja, yang ni memang bodoh gila. Allah tak serupa dengan kita. Muka dia tak serupa dengan muka kita. Muka Mika pun tak serupa dengan Mika teman. Apa bodohnya faham ketuhanan macam tu. Subhanallah, subhanallah. Muka tu pun dah salah disebahkan Allah Ta'ala. Muka tu sifat makhluk. Takkanlah nak kata tak serupa tu cap jari je. Bengap semua. Tetap ada jari. Na'udzubillah. Itu yang kata belajar bagi sumber yang betul, belajar daripada sumber yang gagal. Macam mana belajar hadis dengan sumber yang gagal. Hadis kan duk sibuk, hadis sahih, hadis hasan, hadis mutawatir, tak mau dhaif, tak mau maudhu'. Tak ada pula sibuk ambil pendapat dan untuk guru yang sahih, pendapat untuk guru yang hasan, untuk guru yang mutawatir. Tak nak pula. Duk ambil guru dia, guru yang maudhu', guru yang dhaif, guru yang bodoh. Bahasa itu. Guru yang pengap, guru yang wahabi. Kenapa macam tu? Kenapa ambil semua sumber ilmu yang tak sahih macam tu? Semua tutup guru yang sahih, ulama yang besar, yang pakar-pakar, yang sangat masyhur ni tak mau dipakainya.
imam-imam mazhab tak mau pakai. Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, Imam Syekh Junaid Baghdadi tak mau dipakai. Dia nak pakai, tapi dia nak pakai yang semua do'if, tukang jam dia ambil. Semua jenis orang bahasa Arab pun tak bererti. Dia payah gitu. Ulama-ulama yang memang mujtahidin dia tak mau pakai. Yang dia nak pakai konon nak ikut hadis. Imam Bukhari yang kumpul hadis pun dia pun tak jadi imam mujtahid, dia pun tak buat mazhab. Pasal dia ni ahli untuk kumpul hadis saja. Habis-habis orang yang ambil hadis Bukhari tak nak ikut ulama-ulama besar yang Imam Bukhari pun tak jadi mujtahid. Orang yang ambil hadis Bukhari jadi mujtahid. Tak kelakar gitu. Apatah lagi kita belajar buat tauhid. Lagi lah. Ini yang kata walaupun berpegang dengan Quran hadis, memang berpegang dua ni tak sesat. Tapi Quran hadis yang kita berpegang dengan rumusan yang telah dirumus, telah diolah, telah diambil saripati dia oleh para ulama, yang kita pakai tu, yang tu memang tak sesat. Jamin. Quran hadis yang telah berlaku ijma', baik sudut akidahnya, sudut fiqahnya, sudut tasawufnya, yang ni memang konformnya takkan sesat. Masalahnya apa dia? Dia ambil Al-Quran, dia ambil hadis, dia syarah ikut belotak dia, ikut selera dia. Pada saya lebih cenderung kepada pandangan, saya lebih cenderung pada pendapat. Dia ambil Quran, ambil Zuhir ni, tak tengok pun yang Quran lain dah. Kata dia, setiap orang ada hujah masing-masing untuk bercakap. Masing-masing ada hujah, ada dalil, boleh mengeluarkan pendapat. Benda dia cakap ni. Apa ulama kita tak berdalil ke? Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali radhiyallahu taala wa ardhahum anhum. Begitu juga Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, Syekh Junaid Baghdadi. Mereka ni tak pakai Quran hadis ke? Mereka ni pakar gila je. Tak mau dipakai ya. Okey. Jadi setelah faham mustahilnya Allah Ta'ala dengan makhluk ni, satu perbezaan yang sangat ketara, sangat besar. Walaupun dari sudut kita sebut sabit zat Allah, zat makhluk, sifat Allah, sifat makhluk, perbuatan Allah, perbuatan makhluk, milik Allah, milik makhluk. Bahasa macam tu dipakai, tapi berbeza sangat. Berbeza sangat. Itu yang berbeza ni macam mana? Macam mana cahaya dan gelap, berbeza sangat. Allah wujud. Kita rasa wujud. Sebutlah wujud. Sebut ialah sedarlah sikit. Bukan kita wujud sendiri wujud, bukan sedia wujud. Kita Allah yang bagi kita wujud. Kita asal daripada negeri tak wujud. Allah yang mewujudkan kita. La ilaha illallah. Baru clear. Saya tuan-tuan saya tak tahu. Saya dengar pengetahuan tu very clear. Very clear. Allah dia sedia, kita baru. Dulu tak ada, ni kita baru ada. La ilaha illallah. Very clear. Allah dia kekal, kita hidup pun tak tahu bila, lepas berapa hari. Tak ada apa pun yang dalam tangan kita untuk walaupun saat ini nak sarapan apa. Atau istilah Quran, fala ta'lamu nafsum maza taksibu ghada. Tak ada seorang diri pun yang tahu apa dia nak buat esok hari. Ghadan tu asal bahasa dia yaum ba'da yaum ba'da yaumika. Sehari selepas pada hari engkau hari ini. Tu ghadan. Tomorrow is a day after your day. Today is Wednesday. A day after your day is Wednesday. Tomorrow is tak tahu. Tak boleh sama orang putih sikit pun. Ya Allah. Today is Wednesday. Tomorrow is Thursday. Oh, tak tahu. Bangali Konde itu tahu. Okey, saya lawak dengan dia balik. Today is Wednesday. Ke saya silap hari. Today is Wednesday, isn't it? So tomorrow will be Thursday. Yesterday Tuesday. Orang putih hari pun tak tahu. Mereka belajar apa 11 tahun. Baik.
Budak-budak SPM kan ni. Ada budak SPM saja usik-usik gitu. Takkan itu pun tak tahu. Oh tanya Rabu pun kena Arab sikit. Al-yawm yaumul arbi'a. Ghadan ayyi yawm? Ghadan yaumul khamis. Ams ayyi yawm? يوم الثلاثاء ما شاء الله البلاء عظيم جهلاء عظيم لغة ملawiyah pun gagal, Arabiah pun gagal, Inggerizia pun gagal. Itu dah sebuah apa? Aj hai ayat apa? Aj Parsun nak cakap Urdu lama tak pergi lupa. Kau tu Urdu pun 2-3 butir malu kat orang. Apa cerita ni? Macam mana boleh cerita tu? Tak faham. Ni mimpi kan gila ni. Macam mana saya boleh cerita hari tu malam? Kita tak tahu nak buat apa esok hari. Esok hari tu dengan mana asal hari selepas hari kita. Ada esok hari tu ada makna ke depan, ada makna esok, dan esok tu dipakai atas kaedah kita syarak ni. Apa? Ni sagi ni nak sarapan apa? Dah tahu. Hidup sagi. Pukul 8 ni mesti hidup lagi ke mati? Nasiyatuna biadik apa? Kita ni ubun kita tu asal bahasa Arabnya dalam tangan Allah Taala tu bahasa mutasyabihat tu. Semua kita ni dalam kekuasaan dia. Sebut pun ubun kita nasiyatuna biadik. Nasiyatuna. Allahu akhidhu min nasiyatiha. Nasiyah ubun. Benda ubun ni. Ubun ni ke orang. Kalau kita pegang rambut dia, ni orang lah, kita pegang rambut kat ubun ni apa maksud? Faham tak? Tu kata banyak benda kena ngaji bahasa ni. Orang ni kalau pegang rambut di ubun ni rasanya dalam genggaman tak boleh nak buat apa-apa lah. Rentak ubun ni tambah budak-budak pegang jambul dia dekat ubun tu macam mana? Tu yang lembek sini. Kalau budak kan nampak denyut-denyut tu. Ubun ni, oi, dia center kat kita sana. Saya syarah ubun lagi setengah jam pula. Cerita apa ubun? Sudah. Satu nak orang nak jampi apa setengah nak turun ilmu pun pegang ubun. Siapa tu? Tu saya kata saya syarah ni setengah jam ubun tu. Biar tu. Lagi dapat ngaji ubun yang ni tak faham, tak habis baca lagi. Saja usia sikit. Manusia memang dalam keadaan lemah. Maksud memang sentiasa dalam keadaan fakir. Apa kita nak buat ke depan? Yang kata esok sehari pun tak tahu nak buat apa. Perancangan boleh buat, tapi apa nak buat? La ilaha illallah. Nisbah kita dah buat. La haula wala quwwata illa billah. Apa dia nak buat? Masya Allah kan. Wa man lam yasha' lam yakun. Apa orang Ta'ala nak bagi jadi, dia tak nak bagi jadi, takkan jadi. Tapi untuk kita hidup ni macam mana ni? Kita punya prinsip hidup. Prinsip hidup kita buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Dalam keadaan sedar la ilaha illallah. Allahu akbar. Boleh buat, alhamdulillah. Kalau bukan masalah boleh buat je, sedarkan apa? Ni boleh hidup ni bifadlillah. Semua limpah kurnia Allah. Ni'matillah. Ni nak cerah ni. Burung pun bunyi dah. Cerah ni. La ilaha illallah. Sedarkan semua ni adalah tadbir Allah Ta'ala. Semua ni adalah tasrif Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang ada kat kita dan apa yang ada di alam ni yang keluar daripada pengurusan Allah Ta'ala. Dia Rabbi dan Rabbul Alamin. La ilaha illallah. Tu disuruh kita zikir banyak tu. La ilaha illallah. Lepas tu zikir saja tak jadi. Dia kena faham.
Dia kena faham. Zikir, faham, zikir, hadir dengan hati. Oh, best. Best. Tapi nak belajar la ilaha illallah tu 3 tahun belajar pun kadang tak kerti-kerti. Ya. Saya kitab ni sepadang mengaji dah mengajar tahu berkali ya. Tapi nak kata perfectnya faham tidak lagi. Syarah boleh, tapi experiential kita dengan rasa hati. Allah. 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 Bukan senang. Cakap senang. Pasal kita bersebut i'tiqad. I'tiqad ni fil qalbi, dalam hati, dengan hadir. Kat makhluk senang. Kalau pagi ni kena pulut inti lah. Oh, contoh kan, kaki pulut kan. Saya kaki pulut kan. Bukan kaki pulut, kaki pulut. Pulut ni jenis-jenis pulut lah. Seri muka, pulut inti, pulut samban, pulut nyong ikan masin. Waktu tinggal kan, tak nampak apa betul lalu belakang. Betul cerita ni. Nak cerita sedap kan, feeling tu, rasa hati, hadir hati tu. Hadir. Pulut panggang. Wah, hadir hati. La ilaha illallah. Cerita apa? Tuhan. Bengap kita tu. Oh, tapi kalau cerita makan, tengok pun terliur lah. Tengok jual temikai besar tu, grade AA, triple A punya tu. Itu besar temikai tu. Dia dah belah siap, dah berplastik lah tu. Tengok, merahnya temikai. Dah potong lah. Lalu tu depan gerai, 2 kilometer dah. Tak boleh. Teringat temikai tu. Patah ni. Pasal apa saya nak cerita apa ni? Hadir hati tu. Bawa kereta ni kan. Kita lalu restoran mana-mana kan. Tengok restoran Tasik Raban contoh kan. Pernah makan kat situ. Terbau pula tu. Allah. Tak boleh lah. Kena berhenti kita makan tu. Dah lalu 5 km tu. Patah balik ya. Lagi makan tu. Pasal apa? Hati hadir. Nama pula je ni. Buka-buka PKP D. D tak boleh keluar. Nak mohon sangat cerita tu. PKP. Tutup pula dah. Allah macam mana? Hati hadir ni. Rasa macam periah. Duk penuh kereta orang masak. Ui. Nak nampak orang duk bakar, duk sapu. Pis ikan bakar. Contoh lah. Macam mana? Ui, Masya Allah. Tutup pula dah kedai ni. Hati hadir macam buka tu. Dengan Allah ngaji, nak faham, nak kenal Allah Ta'ala ni, macam tak terbuka hati langsung. Cerita Tuhan. Tak menarik langsung. Masya Allah. Bala apalah kita ni. Alhamdulillah. Itu sikitlah benda-benda yang kita sebut juga untuk dengan tu kita sedar apa masalah kita. Memang masalah banyak sebenarnya. Satu, kita perlu pada guru untuk bimbing. Tak ada guru susah itu. Sangat susah. Dan nak cari guru yang betul-betul nak bimbing pun susah. Itu yang tutup guru yang memang nak asuh kita. Yang ni lah dia makin pupus, makin tak ada. Penceramah ramai. Tambah penceramah yang apa dia cerita duduk di mulut aja. Ramai. Orang yang cerita dengan hati sanubari ni, susah nak jumpa. Baik. Jadi nisbah ilmu kena mengaji, kena faham. Apa dia? Mustahil Allah Ta'ala ada apa-apa bermasalah dengan makhluk. Antaranya yattasifa zatul aliyah, bahawa bersifat oleh zat Allah Ta'ala bil hawadis, dengan segala yang baharu. Kalau ikut dah sebut baharu, ni sebut baharu lagi. Apa maksud baharu sini? Tajuk pun mustahil mumasalatuhu lil hawadis. Ni hawadis lagi. Hawadis mana?
Kalau ikut dah berapa hawadis kita jumpa, masalah jirim, masalah arad, masalah pihak, berpihak, dia ada pihak, masalah tempat, masalah masa, ni semua hawadis. Ni hawadis apa pula? Sebagian ulama mensyarahkan hawadis yang dimaksud di sini ni, di sini dalam syarah ni, yang memang mukhalafah lil hawadis, mustahil mumasalah lil hawadis. Yang ni mustahil bersifat dengan hawadis, tak mana pula ni? Mustahil dengan mana hawadis di sini, dengan mana taghayyur, dengan mana berubah. Satu antara makna yang sering dipakai untuk mana hawadis baharu tu, benda besar kita kena ambil fokus, ialah dengan mana berubah. Hawadis tu baharu, ciri besar baharu, berubah-ubah. Antara berubah tu apa? Atas bawah ubah. Itu intibar makan, arash, langit dunia bersama kita. Tu kan intibar dengan tempat. Yang ni pandang dari segi berpindah hal. Hawadis tu dengan mana taghayyur. Saat di atas, saat di bawah, saat bersama dengan kita, saat bersama dengan kau, saat kat syurga, saat atas aras untuk kat Bukit Tursina. Subhanallah. Tak mana? Tak hawadis tu dengan mana taghayyur. Dengan mana taghayyur. Saat di aras, lepas tu turun pula ke langit dunia. Taghayyur. Itu taghayyur bukan sifat Allah Taala. Hadis Nabi SAW yang masyhur, kana Allahu walam yakun syai'un mahu wa huwa al-ana kama kana atau kama qala. Allah memang sedia ada, tak ada apa pun bersama dengan dia masa ada dia azali, kidam itu, sedia ada tu. Wa huwa al-ana kama kana. Sekarang ni macam mana dulu, macam itulah dia sekarang. Allah tak berubah sikit pun daripada dulu sampai sekarang. Walaupun dulu Nabi Adam besar, lah ni berapa bilion, trilion orang. Bilion, trilion, minta maaf, angka tu saya tak tahu. Tapi bukan juta. Malaysia pun dah juta, takkan satu dunia. Juta kan. Nak sebut apa? Walaupun makhluk begitu banyak, dengan malaikatnya, dengan ikan, plankton, fitoplankton, kalau kira binatang seni-seni ni, macam mana lah nak urus punya banyak makhluk tu. Tak satu pun mensibuk Allah Ta'ala. Masuk mensibuk tu jadi berat atas dia, jadi beban atas dia. Quran sebut walam ya'ya bi khalqihinna. Allah Ta'ala tak jadi letih dengan mencipta dia, tak jadi sibuk, tak jadi jengkreng untuk mengurus dan mentadbir semua makhluk. Mustahil beban pada Allah Ta'ala di atas makhluk ni. Takkan dibuat makhluk jadi beban ke dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu kena faham Allah Ta'ala tu. Dia kata tak jadi beban ni urus makhluk macam ni. Adakah kita tu yang kalau perhalus kita bagi tauhid tu yang ada bab kena belajar lagi. Dengan tauhid syukur dah. Untuk perhalus lagi, untuk orang kata laik lagi, bagi mendalam lagi faham. Kita kadang kita minta doa, minta sesuatu dapat kan. Contoh. Ada minta tak dapat kan. Nak cerita tahu mana? Minta-minta makbul, terasa tak makbul doa kita? Terasa tak makbul doa kita? Soal, dah tauhid ke belum? Tak mana saya nak tanya dah tauhid ke belum ni? Adakah kita rasa diri kita doa yang minta Allah Ta'ala bagi, ataupun kita minta tu pun Allah Ta'ala yang bagi kita minta kat dia? Itu yang kena, orang kata apa, kena canai sekali lagi buat tauhid dengan ilmu tasawuf. Ilmu batin ni canai sekali lagi. Istilah canai sekali lagi ni supaya lebih halus. Kayu dah potong, keluar kilang ni, kita beli, macam mana nak halus lagi? Ketam dulu. Padahal yang potong tu cantik lah, ketam ni dah ketam,
dah cukup lengkap ke belum? Belum lagi. Sender pula. Sender tak faham, bukan spender jangan silap dengar. Apa? Sender apa? Ketah patah pelicin, ketah pasir, tak boleh masuk pelicin tu. Mesin tu kalau nak pelicin tu, baru lepas mesin tak ketam lagi, tak boleh masuk dalam mesin tu. Jenuh dia. Dia kena ketam dulu. Baru masuk ketah pasir. Oh, tu ada jalan. Keluar tu macam mana? Finish clear punya, tengok tu. Tauhid ni baru ngaji tadika ni. Wahabi tak lulus tadika. Ni baru ngaji tadika. Belum PhD, PhD benda. Nak perhalus dia. Tasawuf. Tu kata dicanai halus. Ini baru belajar step back. Macam mana? Nombor buat tu. Mustahil sigari, kibari. Mustahil makan zaman. Mustahil arat. Mustahil jirim. Mustahil taghayyur. Mustahil sigar kibar. Mustahil ambil manfaat pada makhluk. Mustahil ambil manfaat pada hukum. Baru seketul tu. Ambil tu, canai dulu. Ada cubuk canai tu. Bukan silap ni. Tembak tu canai lah. Saya tengok je dia buat. Kawan saya memang boleh. Pondok ada lagi pun umur pun itu pada saya lagi. Tak kahwin lagi, bujang ni. Pergi pakar bawa tu canai. Pergi tuan canai dia sampai di lambung. Masa dia duduk pondok je dia buat macam tu lah. Balik. Boleh baling. Terror. Kami duduk pondok tu semua pandai. Tokek martabak ada, tokek roti canai ada, tokek soya ada. Ni tokek nasi mandi ada, tokek nasi Arab ada. Itu tokek perkasam ada. Ni keluar ni perkasam kita pula. Perkasam, ikan masam. Ikan masam banggul batu. IBB. IMBB. Ikan masam banggul batu. Benda pula ni. Nanti tu saja sebut tu. Apa nak cerita? Ramai pakar-pakar macam tu. Macam mana boleh cerita tu? Nak canai tu. Nak cerita tu canai tu. Tauhid kena canai lagi. Asal saya nak cerita macam mana? Siapa ubah siapa? Allah ubah. Dengan sebab kita minta, dia berkenan. Kalau kita tak minta, dia tak berkenan. Begitu. Kau tak faham lagi ilmu tauhid. Kau tak habis belajar bab khuluq qadar. Kau tak perlu faham siapa Allah. Ya Allah ni dia muassir kita ni. Asarullah. Takkan kita berdoa Allah Ta'ala terkesan dengan sebab doa kita. Tapi syariat macam tu lah. Kita lapar makan. Makanan mengenyangkan kita. Itu kau tak lulus tauhid. Awal-awal tauhid dah gagal. Syariat dia lapar makan. Syariat dia bismillah, alhamdulillah, duduk, makan tangan kanan, kunyah pelan-pelan. Suruh zikir dan hadir hati pada Allah Ta'ala. Sedap ni, dia bagi sedap aku. Dia suruh hadir tu. Bukan sedap masalah. Ini 5 bintang ni. Bagi 5 bintang ni. Macam tu je. Tauhid benda itu. Tauhid ni makan ni Allah yang bagi aku rasa. Lidah aku ni satu je tapi dia boleh bagi rasa macam-macam. Makan ikan patin terpoyak. Masam kena, pedas kena, terpoyak ni kena. Taklah terlajak terpoyak, taklah terlajak cabai, taklah terlajak lemak. Masya-Allah. La haula wala quwwata. Lidah satu je boleh rasa macam-macam. Macam mana Allah Ta'ala turunkan hujan, cabai boleh pedas, ubi kayu tawar, tebu manis. Semua tu yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha bi ba'din fil ukl.
Semua tu siram dengan satu air je. Asal Jawa masam cabai pedas. Lain doyan rasa lain, manggis rasa lain. Air rasa lain. Semua yusqa bima'in wahid. Satu air, buah macam-macam, pokok macam-macam. Satu lidah, 1001 rasa. La ilaha illallah. Ni tauhid. Yang berubah ni makhluk Allah subhanallah. Sekian tu saya kata kena canai lagi ngaji tauhid. Dah faham Allah Ta'ala tak berubah. Itu takkanlah Allah Ta'ala tu dia suka, dia reda, dia marah. Allah tak apa marah. Dengan sebab ada ramai makhluk derhaka ni Allah Ta'ala murka, dia bagi kita dengan coronavirus contoh. Sebab contohlah memang bahasa Quran pun macam tu. Atas perjalanan sabab sebut macam tu. Allahumma salli. Perjalanan syariat macam tu. Orang mengaji tauhid dah canai halus macam mana? Tu yang tak ada masalah dia. Kalau dia betul-betul dengan perjalanan syariat dapat nikmat pun nikmat, dapat bala pun nikmat. Dapat bala nikmat bila? Bila dia sabar dan dia sedar ni datang pada Allah Ta'ala dan dia ada hikmah, bukan sia-sia. La ilaha illallah. Itu kata kena peralih lagi. Kena canai lagi. Peralih macam mana? Masya Allah. Takkan ada benda yang dalam muka bumi ni yang berlaku kat kita yang benda tu susahkan, menyusahkan kita. Tak ada satu pun. Semuanya kita lihat dengan tadbir Allah Ta'ala. Bahkan kita akan keluar daripada tadbir Allah Ta'ala. Kita akan pandang yang penting tauhid dengan dia. Tak masuk pun dalam tadbir. Yang penting apa? Faham siapa mudabbir. Dan dia tak mudabbir tu selesaikan dia mengikut syariat. Contoh, kena bala macam-macam. Orang duk sibuk cari macam mana ubat nak cari bala dengan cara zahir. Ni lah, vaksin lah. Ulama kita pandang lagi jauh. Dan saya tak pernah dengar lagi kalau KKM keluar kenyataan ni. KKM memang tak keluar kenyataan ni. Apa dia? Kedah nak berhenti coronavirus ni. Apa dia? Berhenti maksiat. Kelab malam memang tak boleh buka lah. Dah tutup betul lah. Jangan duk pergi buka. Tak akan boleh buka lah. Macam mana dia orang kata new normal. New normal ni tak akan buka dah kelab malam. Pusat-pusat judi tak boleh buka lah. Baru betul. Pasal apa? Bala ni pasal itu lah. Bodoh ni tak boleh lah. Hiburan ni kena sekat lah. Internet pun sepatutnya kena batas lah. Ada laman-laman macam ni dia kena sekat. Dia boleh sekat sebenarnya. Tapi kenapa dia bagi bebas bodoh itu? Sampai rosak habis masyarakat. Dia boleh sekat. Handphone pun dia boleh sekat. Handset dia tak boleh sekat. Apa bodoh kan? Bengap apa tu mana langsung. Saya bodoh macam ni pun saya tahu ada benda yang boleh buat. Pasal tu di atas kita sekat tak sekat kan? Betul kan? Masuk blok macam mana? Orang nak masuk kita pun kita boleh blok itu. Takkan orang yang duduk dalam pentadbiran, duduk centralized ni takkan tak boleh nak buat apa-apa sesuatu untuk sekat benda-benda yang tak sepatutnya masuk. Benda-benda yang rosak ni sepatutnya buat sesuatu. Kenapa tak buat sesuatu? Habis tu nak salahkan bala. Nak salah ulama kita dia akan tengok dari sudut mana. Betul lah, banyaklah taubat. Banyaklah bersedekah. Sebelum sedekah taubat dulu. Berhenti dulu ada dosa. Dah ada PKP ni dah bagus dah. Pasal apa? Tak bergerak, tak ada ni aktiviti tak ada. Tapi yang dalam rumah yang terus buat dosa tu, yang tu tak ditutup. Itu yang bala duk sambung. Kalau andai kata tu bala, tapi sebenarnya tak bala pun. Pasal apa? Angkut macam prosedur orang penyakit bermasalah gilanya dengan pakaian biru tu, angkat masuk, bawa beg, sedih tengok masuk van. Masuk van, KKM masuk tempat apa? Kuarantin tu. Macam mana? Relax je pun. Tak ada pun. Tak ada pun. Macam mana? Duk makan minum, tidur 7-8 hari. Cek suhu 10. Tak ada apa, tak ada batuk, tak ada demam apa. Macam mana? Makan pergi, makan tidur. Balik. Swab. Negatif. Balik. Pulih sepenuhnya. Dianggap sebagai bala. Tak ada bala.
Engkau anggap bala tu lah bala. Sampai masjid pun tak boleh, Jumaat pun tak boleh. Apa punya bala? Itu lah. Kalau saya sebut macam tu, dulu tak orang ni sebut, saya tak tahu ni tengok macam tu. Ni sembuh, 5,000 sembuh. Allah. Riwayat hadis. Hadis doktor lah. Ada doktor kata ni bahaya. Kalau bahaya, tengok tak ada pun tumbang, jatuh, mati. Tak ada pun. Kau tengok yang mati, yang tahunan mati tahun lepas. Setahun dah ni, dekat setahun dah kita. Tahunan mati dengan tahun ni yang mati. Bukan sama, kurang lagi peratus kematian daripada tahun lepas, yang dulu ni, setahun sebelum ni. Ni 2021. Tengok Februari 2020, berapa orang dalam setahun mati? 19 ke 2020. Ni 20 ke 21, berapa orang? Lagi sikit orang mati. Ini apa wabak ya? Itu yang kata mati-mati sebab coronavirus dah berapa orang tu disabitkan dengan coronavirus saja. Sikitlah kan. Kalau andai kata wabak tu, kalau kata selalu 10,000 mati katalah contoh, sepatutnya dah 100,000 dah mati. Di peningkatan berapa peratus tu kan. Gila ya. Ni bukan peningkatan berapa peratus, lagi kurang peratus je. Maksudnya bukan bala. Sikitlah sana. Saya nak syarah apa tu, nak cerita bala. Sekedah selesai bala, doa Allah dia tak ubah. Saya nak bicara tauhid situ, ke sana lah sikit kan. Orang faham tauhid, tak ada masalah pun dia. Kerja dia yang penting apa yang dia kena buat, dia buat. Sekalipun orang tak ikut punya pasal bukan kerja aku untuk bagi orang ikut aku. Tapi dia telah buat segala prosedur. Sebab dia doa, dia punya ikhtiar, cerita, hurai, dalil, sabab, musabab, dah buat semua. Bila buat semua, itu bukan dah lepas taklif kita. Selesai. Syariat nak suruh kita tu lah. Jangan masuk pentadbiran yang sepatutnya kita tadbir tu. Sekali lalu sebutnya tu. Bukanlah maksudnya jadi Jabariyah serah. Itu kan. Butuh berpegang pula kita lah yang buat. Itu dah jadi Mu'tazilah. Jadi Qadariyah. Ahli Sunnah wal Jamaah macam mana? Usaha buat gila-gila, buat sungguh-sungguh, perasaan macam mana? Serah hanya pada dia. Itulah Nabi Rasul, itulah para ulama, itulah para awliya kita. Jangan hidup dalam keadaan tertentu hala, lepas tu nak minta hajat, buat sembahyang hajat, minta Allah Ta'ala atau angkat pada bala. Tapi tauhid tak tentu hala. Siapa ada buat aktiviti yang melanggar SOP, tapi tak ada laporan siapa dia yang Wahabi. Dah bagi report Wahabi pun dah kena yang Wahabi gila punya, gila babi punya Wahabi, masih boleh buat operasi. Apa benda tu? Itulah sebab bala. Baik, sikit syarah kot tu. Asal tak bicara Allah Ta'ala mustahil dia ada taqayyur. Satu atas nak mensyarahkan. Itu awal-awal saya disebut kita belajar sifat 20 ni. Kita tak belajar Asma'ul Husna 99. Kita belajar pati 99. Yang saya ada sebut, kalau kita tak belajar sifat 20 ni, belajar Asma'ul Husna belum tentu selesai. Bahkan cak silap boleh jadi kufur. Pasal syarahkan benda yang salah dengan prinsip akidah. Allah Ta'ala misalnya kata apa? Dia murka marah tu ya. Apa dia marah? Marah ni hati dan perasaan. Allah Ta'ala pun ada perasaan. Allah terkesan dengan sebab kita. Satu, dia murka. Apa maksud murka? Apa maksud Allah Ta'ala marah? Asal nak sebut mustahil dia kesan dengan kita. Itu yang ulama syarah bila sebut Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murka, dengan mana Allah Ta'ala sediakan azab, bukan dengan mana Allah Ta'ala terkesan di atas apa yang dibuat oleh makhluk. Tapi bahasa yang dipakai, bahasa tu itu yang dipanggil mutasyabihat.
Yang tu yang nak mengaji akidah tu bagi betul tu supaya lurus akidah kita dengan Allah Ta'ala yang sirat mustaqim tu. Yang tu yang saya kata kena perkaluh, kena canai. Ngaji pun kalau mula-mula menghadap, bukan boleh faham lagi saya cakap apa ni. Benda lah ustaz ni duk cerita pergi roti canai, pergi cerita sana, cerita bala coronavirus. Dia nak cerita tauhid ke nak cerita apa ni? Itulah kau. Tak boleh saya kekal lagi sebut itu kan. Itulah kau. Rasa macam champion sangat nak faham. Cerita macam tu kau tak tahu kenapa disyarahkan pergi ke sana kemari tu. Pasal nak cerita mustahil Allah Ta'ala dia berubah dengan sebab kita. Mustahil dia berubah dengan sebab kita. Kita lah yang berubah dengan sebab dia. Itu yang sampai kalau kita belajar Nahu pun dalam bahasa Arab, ulama yang faham akidah ni, Nahu pun dia akan betul dengan akidah. Saya bagi misal. Kita belajar Nahu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Memang nak belajar tauhid ni, tapi saya nak bentuk dalam bentuk macam ni. Ya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Misalnya Nasara Zaidun amran. Auhallahu ila rusul wahya. Allah Ta'ala wahyu kan kepada rasul dia wahyu misalnya. Allahumma salli. Ada fi'il, fa'il, maf'ul. Saya sebut sekali lalu, saya nak tunjuk satu bahasa ya. Lepas tu bila kita sebut macam ni, ittaqullah. Ini fa'il hakiki yang pembuat ni Allah, betul tak? Makhluk dibuat. Apa saja perbuatan makhluk, Allah lah fa'il. Bila kita sebut ittaqullah, bertakwalah kamu, takutlah kamu akan Allah. Jadi Allah tu kalau i'rab jadi maf'ul. Ulama kita punya pakar tauhid dah dicanai halus bab tauhid ni. Dia kata Allah dalam kedudukan macam tu tak boleh i'rab maf'ul. Pasal Allah mana boleh jadi maf'ul? Allah fa'il. Tak boleh jadi maf'ul. Itu nak i'rab apa? Allah ittaqullaha. Allah lafzul jalalah mansubun ala ta'zim. Mansubkan dia di atas ta'zim, bukan mansub maf'ulun bih. Allah lafzul jalalah maf'ulun bih. Tak panggil maf'ulun bih. Maksudnya apa? Allah mana boleh maf'ul? Allah fa'il daiman. Apa ni? Tak faham lah. Ngaji lama sikit. Ngaji lama dia faham saya sebut apa tu. Nak cerita apa ni? Ulama berkira sampai macam tu pasal nak faham mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan hawadis. Mustahil Allah Ta'ala berubah dengan sebab makhluk. Makhluk yang berubah dengan sebab Allah Ta'ala. Itu nak fahamlah perjalanan sabak-musabak. Yang kita berjalan atas peraturan hidup ni, zahir ni ikut sabak-musabak. Dalam masa yang sama, kena kenal dan hadir hati pada musabibul asbab. Itu tauhid. Boleh? Faham? Sebut apa? Contohlah misalnya kita buat kereta, kita dapat surat untuk jalan SSM ke, kita ada surat tu, boleh hantar satu Malaysia kan, tunjuk surat berniaga, kita memang buat ada bisnes, jalan lengang, tengok jalan lengang ni, kata apa? Ni PKP dia tengok jalan kosong, tapi dia boleh faham pentadbiran PKP. Masuklah negeri. Ni kawasan ni PKPB ni PKP saja. Contoh kan, masuk negeri, dia tengok keadaan tu, dia boleh rasa pentadbiran tu, Tapi kita dengan ketuhanan kita tak rasa ni pentadbiran Allah. Ni bukan PKP. Allah bagi terang kita dengan matahari. La ilaha illallah. Tauhid. Tengok apa yang ada, kenal siapa pentadbir. Apa yang duk berlaku ni. Masih lagi terbit belah timur, terbenam belah barat. Belum ada alamat besar kiamat lagi. Alamat besar yang pintu taubat tutup belum lagi. Pintu taubat masih terbuka. Jadi bertobatlah banyak-banyak. Siapa? Masih matahari terbit belah timur. Tengok esok terbat belah barat. Hak tu pun kejadian bukan esok lusa. Dajjal dulu juga. Sikitlah ke sana. Nak syarah apa? Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan berubah.
Allah Ta'ala dia tak berubah. Nak faham tu macam mana nak faham tak ubah tu? Pergi channel ngaji tasawuf pula. Tasawuf pula bila nak ngaji. Bila nak ngaji lain hal, tapi kena mengaji dan kena faham. Dah nak mengaji nak buat apa pula? Nak boleh praktikal hari-hari. Baru zikir tu lazat. Ingat macam tu satu baru boleh hadir hati macam lalu kat restoran tadi lah. Sekali jatuh. Hari ni belajar apa? Mustahil Allah Ta'ala berubah je. Pagi ni belajar tu kita ambil seketul-seketul ingat bila baca tak mau tak jadi itu. Mau tak? Kita punya ikhtiar macam tu. Tapi bila baca jadi macam lain. Kata la haula wala quwata illa billah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Soal pula. InsyaAllah au yatasifah bisighar. Sambung itu. Soal kalau ada. Ya. Lagi satu lain ni soalan lain sikit lah ya. Kita ni di atas dunia ni ya, ada masalah kecil, ada masalah besar. Dalam dunia kita masalah kecil, hukum dia sikit lah. Kata jail 2 bulan, 3 bulan di atas dunia. Baik, kalau buat salah besar lah hukuman dia. Contoh, bunuh orang. Kita bunuh orang, kita pun akan mati. Dibunuh juga. Itu mahkamah dunia. Baik. Kata Allah Ta'ala ni, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil ni kita perlukan semayang, dapat mana Allah Ta'ala hapuskan. Baik, kalau dosa besar, berapa lamakah kita duduk dalam api ni? Itu soalan. Kalau kita ada contoh, kalau orang kafir dia kategori dosa besar, di mana selama-lamanya. Kalau kita orang Muslim, orang Islam yang kita buat dosa besar, berzina dan lain-lain, berapa lama kita duduk dalam api neraka? Itu soalan saya. Silakan. Dosa dia dosa kecil. Betul? Dosa kecil ada dia boleh terhapus dengan wudu, dengan mengaji, dengan semayang, dengan puasa, dengan buat baik pada orang bapak, dengan sedekah. Tapi dosa tetap atas jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, syarat nak penghapusan dosa dia selain dengan sebab amal, taubat. Taubat tu jalan untuk ni, saya sebut mudah itulah, nak hurai nasuha tak tahu, saya sebut taubat. Taubat adalah jalan untuk berhenti pada dosa dan syarat dosa tu diberi keampunan. Di atas soalan berapa lama masuk neraka tu, oh itu kan kerja saya. Tak jumpa, tak faham lah tu. Ada sebut dalam Quran. Antaranya sebut labisina fiha ahqaba. Nanti nak cerita, memang saya nak cerita masuk dah ni, saya tak biar lah begitu. Ahli neraka ni labisina fiha ahqaba. Dia akan duduk dalam neraka ni selama beberapa hukub. Ahqab tu jamak bagi hukubun, hukubani, ahqab. Maksudnya ada kita baca Quran, bukan semua orang boleh faham baca Quran tu. Allah Ta'ala gunakan bahasa duduk dalam neraka ni, antaranya duduk beberapa hukub. Hukub ni apa? Hukub ni satu jangka masa panjang. Ada setengah kata dalam kaedah bahasa Arab, hukub ni 70 tahun. Jadi kalau ahqab ni maksudnya satu hukub 70 tahun. Ahqab ni jamak wazan af'al, dia jamak kasrah, jamak killah. Yang tu saya tak ingat nak sebut tu. Tapi maksudnya banyak ni sekurang-kurang 3. Kalau ahqab ni 7, 14, 21, 210 tahun.
itu minimum hukum ahqab, minimum ahqab. Jadi satu package 70 tahun. Kalau tambah besar lagi lagi 70. Angka penambahan itu 70 pasal disebut dengan labisina fiha ahqab. Dia punya satu compound tu 70 tahun. Kalau cas besar, kalau 70 tahun, 70. Kalau ada iman, last kali masuk syurga juga. Walaupun sebesar zarah iman, ada sebut syaratnya, itulah kawaid kita belajar dalam bab akidah. Tapi dia punya penambahan tu sebut dengan hukuk. Labisina fiha ahqaba. Dan duduk dalam neraka pula, la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa wasaqa. Takkan rasa sejuk. Panas gila. Yang saya tahu, apabila orang kafir duduk dalam neraka selama-lamanya, dan juga kalau orang munafik duduk dalam neraka paling bawah. Orang munafik, orang yang beriman sama ada. Jadi ada ketiga kategori. Iman selamat ujung. Ada yang memang selamat terus. Itu pun bukan ada kategori, ada banyak kategori. Umum 3 macam tu lah. Sekali lalu panjang tu. Jadi atas soalan asal, banyak lama mana tu wallahualam. Sebenarnya hak tu, yang tu lah takwa tu. Kalau orang takwa, cerita api sikit pun cukup dah. Tak mau lah. Orang takwa. Orang barwa takwa, barwa. Orang barwa adalah 70 tahun sekejap je. Atau buat dosa-dosa, kita ada iman, nanti masuk neraka, nanti ke syurga juga. Allah Ta'ala pengampun dan pemaaf. Itu barwa, bukan takwa. Kalau orang takwa macam mana? Duk taat ni pun, ya Allah, takat ni aku boleh buat. Sepatutnya aku kena bersungguh-sungguh lagi. Terlalu do'if macam aku, ya Allah, janganlah kau tak terima apa yang telah aku buat ni. Aku buat ni pun tiada lain melainkan limpah kurniamu. Tu takwa. Takwa takat nama junjung perintah Allah Ta'ala tadi, tinggalkan larangan dia. Yang tu dipanggil takwa zahir, takwa jasad. Ada takwa satu lagi, takwa qalbi. Ada takwa lagi, takwa ruh. Ada takwa lagi, takwa sir. Wow. Ada lagi. Kau dah tak, kau dah tutup guru kita tak ngajar puluh-puluh tahun 3 hari padat nak ngaji takwa. Khutbah Jumaat juga lah, ittaqullah. Laksanakan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan dia. Cukuplah takwa. Banyak lagi yang barwa. Kasar sikit lah. Sekali lalu macam tu lah. Ada lagi. Jangan celoteh dah lah. Kita dengar macam sekarang zaman banyak maksiat lah. Sekarang ni di Bandar Manda, ada ustaz cerita lah, bukan saya cerita. Saya ni lah. Dia budak lelaki bini duduk suatu rumah. Baru lelaki bini orang ni, lelaki orang ni, tukar-tukar pasangan. Oh, jijik kat dengar tu. Bilik. Satu yang kedua, satu saat, ni satu saat dia ada 10 orang anak zaman anak. Nisbah dosa ni, kalau saya lah, Tok Guru saya ngajar, benda-benda macam tu, udahlah. Sebutlah benda lain. Memang benda tu tak elok. Benda tak elok ni kalau ikut, dia jangan diwar-warkan. Baik sebut benda baik. Iyalah. Kaedah dia, apa? Ajarlah kebaikan pada manusia. Cukup. Sudah, kalau nak cerita maksiat, yang ni saman, yang ni tak ikut PKP, yang ni pening, dah semua. Okey, siap. Cukup. Kaedah pentadbiran ni highlightkan positif. Yang buruk jangan sebarkan, tapi ancam. Cukup. Ada yang positif. Rakyat Perak 90% taat. Cukup lah. Jangan kejadian ni maksiat pelajaran kita dengar Allah. Jangan siapa langgar perintah better. Tu. Sikit. Rakyat Perak semua taat. Bagus. Sekali lalu macam tu lah.
Urusan lagi betul. Rezeki sejupak takkan jadi segantang. Yang tu kena tengok dia hurai kat mana. Kalau rezeki sejupak tak jadi segantang, tujuan dia untuk dia malas kerja, untuk jadikan pepatah tu, kalau rezeki aku sejupak takkan jadi segantang je. Kalau aku usaha terus mana pun, aku cari kerja. Kalau sejupak dia, tak ada lebih je, tak kaya je aku. Oh, padahal dia malas kerja. Aku cari kerja dah, jenuh dah, tak dapat-dapat kata dia. Kalau cakap itu untuk bermalas dan meninggalkan sabab untuk mensara isteri, anak isteri katalah nafkah apa tak ada, rezeki sejupak tak jadi segantang, yang tu beralasankan pepatah tu untuk bermalas, salah. Tapi kalau rezeki secupak tak jadi segantang, dia satu ayat pengukuhan. Bila kita dah usaha, dah buat, memang berpegang apa yang Allah Ta'ala tentu, banyak tu je. Yang secupak takkan jadi segantang. Apa yang dapat bukan usaha aku, tapi apa yang Allah Ta'ala tentu. Betul, rezeki secupak takkan jadi segantang. Jadi di atas huraian tu sebenarnya. Yang pipih takkan datang melayang, yang bulat akan datang bergolek. Macam mana kau hurai? Hurai tak betul, sewil. Hurai betul, jadi betul. Itu lah. Ya, ada tempat boleh pakai, ada tempat tak boleh pakai. Jadi pakai tak pakai tu mana? Engkau syarah ke mana? Itu sekali lagi. Nah, ni dia orang tak bawa lori lah. Dia bawa handset aja. Kau main game, Shopee. Jual barang, Shopee, beli barang. Dah tu trend orang hantar. Dia ada seorang apa dekat sekolah orang ada beli apa nama pilot. Seorang bawa lori dia seorang dia. Dia sedang tidak sedang pilot gaji ribu. Tidak serumis. Kerja tak ada. Dan tu yang kena faham prinsip tauhid tu. Serumis ni kita duk faham soru ni di atas apa kita punya usaha dan kerja. Itu tak kena tu. Tu yang kalau jadi pilot sekali pun, contoh kan, yang bagi rezeki Allah, sabab je aku jadi pilot. Cukuplah situ. Lagi saya cerita banyak, nak berhenti ni. Tanya soalan. Okey, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdal salatin ala sayyidi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa qala an zikrika ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك